Jangan jadi naif. Saya pelik orang-orang yang duduk melawan Wahabi, mengata orang gagal faham. Dalam bab ini dia jadi literalist. Dia melihat perkataan tu sepatah-sepatah. Di mana konteksnya? Dan siapa yang bercakap benda tu? Dan apa track record dia? You have to consider all this. Itu kenyataan yang inilah, bila benda-benda macam ni dibiarkan, in the next 5 years atau in the next month, dia akan cakap benda lain pula. Kalau dia tidak bertaubat, kita harap dia bertaubat, dia tarik balik. Dia bukan orang bodoh, dia orang cerdik. Dia ada kecerdikan. Tetapi ada kepercayaan-kepercayaan beracun yang dia pegang. Okay, now dengar ni. Constantine enunciated his philosophy in a more extensive way than did he at Nicaea. In the so-called speech to the assembly of the saints. Dia ada satu speech ni yang lebih ganas lah kita kata. Melambangkan dia punya akidah sebenar dia. Constantine praises Plato for having said many true things about God. Macam siapa? Macam Abdul Karim Al-Jili juga. Abdul Karim Al-Jili dakwa Plato ni adalah kutub, wali kutub. Dia jumpa dalam mimpi, dia kata bercahaya-cahaya dan sebagainya, hebat kan? Wali kutub dia ni. Semua nak ke situ ni. For having said many true things about God, dia puji Plato, describes the one who is above being, rightly so doing, and subordinated to this one also a second God. So Constantine dakwa dalam speech dia ni, yang dia faham daripada Plato ni pun percaya ada satu, lepas tu ada lagi satu. Exactly apa yang Imam Al-Ghazali bongkar dalam kitab Fadail Batiniyah. Cuma Imam Ghazali tak guna konsep hakikat Muhammadiyah, dia tak sebut perkataan-perkataan tu sebab perkataan tu tak timbul lagi. Tapi Imam Ghazali sebut golongan Batiniyah ini, akidah dia apa? Ada the one, lepas tu ada lagi satu Tuhan. Tapi Tuhan yang lagi satu tu tidak setaraf dengan Tuhan yang pertama. Faham Exactly what is written here. So this pakar early Christian text ni kata, this is the idea that corrupts Christianity. This is the idea yang transfer kepada Christianity. And subordinated to this one also a second God. And distinguish the two beings numerically. Ada dua. Numerically maksud dia sebut dua. The perfection of both being one, but the substance of the second receiving its subsistence from the first. So the second tu, dia macam cahaya yang terpancar daripada matahari. Maksud dia masih memerlukan yang pertama. Tapi dia bukan yang pertama. Tapi dia yang pertama. Tapi dia jelmaan yang berbeza. Kalau awak tanya golongan Kristian ni, the Father mampu tak buat sesuatu tanpa izin the Son? Macam mana? Apa jawapan mereka? Dia akan sesama setuju. Dia akan kata sama. Dia akan kata no, they are the same. Ya. Betul tak? Tapi dalam Bible very clear. Kan? Jesus kata apa? Aku buat benda ni bukan daripada kuasa aku sendiri. Not out of my own will, but the will of my Father. So kita tanya mereka, boleh tak Jesus buat mukjizat dia tu, miracles dia tu tanpa izin the Father? Boleh tak? Kalau dia kata boleh, dia sudah melanggar teks jelas daripada Bible. So yang diorang faham pun sebenarnya, yang pertama itu dia tidak memerlukan yang kedua, tetapi yang kedua itu memerlukan yang pertama. Tapi dua-dua adalah Tuhan. Oh, apa dia? Kalau awak rujuk kepada konsep hakikat Muhammadiyah ni, dia sebiji sebenarnya. Sampai ada yang kata hakikat Muhammadiyah ni makhluk. Tetapi dia adalah pancaran tajalli Allah yang pertama sejak azali lagi. Sama tak? Dia adalah tajalli Allah sejak azali lagi, sejak tidak ada permulaan. Dan kalau kita tanya dia, adakah kamu menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah? Dia akan kata tidak. Adakah kamu menyamakan hakikat Muhammad dengan Allah? Dia akan kata tidak. Sama juga macam Kristian tak akan menyamakan Jesus dengan the Father. So it doesn't mean they are different. They are the same. Sebab tu timbul isu Qul Huwallahu Ahad boleh merujuk kepada Muhammad dan sebagainya. It all begins like this. Saya cuba nak ulang, saya nak tekankan benda ni. Saya kata kalau tak ada tahan benda ni, we will fall into the same lizard hole. Dia orang pun mula macam ni dengan falsafah. Orang-orang tak faham apa benda ni. Oh, ni benda tinggi. Bila Constantine merepek-repek dekat orang awam ni, saya rasa orang awam takkan faham ya. Homo ocean, kata pancar cahaya. Orang, wah, ni makrifat tinggi mungkin ni kan. Ni makrifatullah tahap tinggi. Sebahagian ilmuwan pun termakan dengan nonsense ni. Akhirnya dia decreekan inilah the official akidah of Christianity. Saya cuma nak awak faham macam mana proses tu berlaku. Proses dia berlaku yang pertama sekali apa?
kopi kekufuran orang sebelum kita, kagum dengan kekufuran mereka. Kemudian kita tidak menegur satu sama lain. We do not stop one another. Tak apalah, itu pandangan dia. Kita kena berbeza pandangan. Kan? Kenapa nak kena bersengketa, nak berbalah-balah? Terbukalah awak nak percaya apa. Sebab itulah golongan Yahudi dilaknat. Kita ni 1.6 billion, ada kata 1.8 billion Muslims. Jangan sampai benda ni termasuk dan tak ada orang tahan. Dan saya yakin benda ni akan timbul, tapi akan ada yang bangkit tahan. Dan insya-Allah dengan cara itu Allah Subhanahu Wa Taala menjaga agama dia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran, kami akan jaga. Allah jaga Quran macam mana? Dengan menolak sebahagian ilmu-ilmuan, ulama-ulama untuk bangkit menentang. Apa yang saya cakap hari ni bukan dia minda saya. Dah ada ulama yang buat kajian benda ni. Dia bermula sejak daripada zaman siapa tahu? Al-Baqillani, Al-Isfaraini. Ada satu buku Kashfu Asrarul Batiniyah oleh Al-Baqillani. Itu buku paling ekstensif, dia hentam teori ni. Dan sangat berat bagi orang yang tidak ada latar belakang falsafah. Tapi sebenarnya teori-teori ini sudah dipatahkan oleh ulama-ulama kalam kita satu persatu. Each and every of their statements sudah dipatahkan secara dengan falsafah juga. Tapi of course dipandu dengan wahyu lah. Kemudian datang Al-Isfaraini dengan kitab dia Tabsir Fid Din. Tabsir Fid Din ni satu hari saya akan buka sebab dia adalah rumusan akidah batiniyah yang paling komprehensif. In just few pages, I think 5 to 10 pages, dia rumuskan. Imam Ghazali buat Fadaih. Fadaih itu agak tebal dan agak ekstensif. Kashfu Asrarul Batiniyah Al-Baqillani pun tebal. Tabsir Fid Din ni oleh Al-Isfaraini very berapa 10 muka surat saja. It's part of a book. Dia tengah terangkan mazhab-mazhab yang berbeza. Dalam bab batiniyah dia rumuskan. Ini juga yang dia cerita. Konsep al-aqlul awal, konsep macam ni yang satu lepas tu jadi dua, lepas tu dua berkembang. Lepas tu konsep falak, konsep bintang dan sebagainya. Ini semua termasuk. Sebab tu bila orang kritik Ustaz Muhaizat, contoh, saya cakap terus terang kat sini. Orang kritik Ustaz Muhaizat ni sebab dia bukan satu dua perkara dia salah cakap. Bahkan kalau dia salah cakap 10 kali pun, kalau bab-bab ranting, bab-bab furuk, kita tak ada masalah. Tapi bagi yang kaji, dia tahu. Dia bercakap, dia menyokong Qul Huwallahu Ahad, boleh juga merujuk kepada Muhammad. Huwa tu. Tanjim. Astrologi. Wafa. Wahdatul wujud. Sekarang saya tanya ni, full package ke tidak? Oh, ini furuk saja. Ini Wahabi nak cari persengketaan. Saya tak ada masalah awak nak kutuk saya. Satu hari nanti kamu akan nampak. You will see. Kami dah cakap banyak kali, one day he will see this, one day he will say that. Dan betul. Akhirnya dia akan cakap benda-benda seperti ini. Saya nak beritahu, apa yang beliau cakapkan ini, sama ada beliau sedar ataupun tidak, adalah banyak prinsip-prinsip batiniyah. Bahkan saya terfikir, apa lagi yang dia belum cakap lagi? Satu saja mungkin, iaitu memperlekeh syariat. Dan saya yakin beliau tak akan buat benda tu. Saya yakin beliau seorang yang ikhlas. Tapi yang tersalah jalan. Okay? Kita bukan kata mereka ni orang jahat, tidak. Sebab mereka dididik dengan cara begitu. Mereka dididik dengan tradisi keilmuan begitu. Sebab tu kami ajak musakarah. Kami ajak kalau perlu berdebat-berdebat. Supaya kita boleh ganyang ilmu kita. Supaya tengok. Bukan siapa yang betul. Ilmu mana yang betul. Ini penting. Personality kita tak penting. Kita akan mati. Kita akan pergi. Tapi ilmu mana, fakta mana yang betul. Supaya apa kita nak ajar pada masyarakat. 2, 4, 6, 8 yang tulis dekat cover set apa? Itu apa? Itu numerologi. Betul? Salah satu gambar WhatsApp dia letak gambar rusa. Okay, saya kena terus terang dekat sini sebab we know things that you need to know. Awak kena tahu. Salah satu gambar profile WhatsApp dia letak wafak. Lepas tu ada gambar rusa. Saya tak tahu niat dia letak gambar rusa tu apa. Tapi kalau awak buka Tabsir Fid Din, kitab Al-Isfaraini, Syekh Isfaraini menjelaskan bahawa golongan batiniyah ini memang mengambil rusa sebagai lambang tertentu kepada akidah mereka. Pelik tak? Terkejut tak? So soalan kita, macam mana boleh ada full package? Macam mana boleh ada full package? Kalau ada sikit 2-3 pengaruh batiniyah, kita boleh faham. Yalah, mungkin terpengaruh kan, mungkin kampung tu ada orang yang mengajar benda tu, ustaz-ustaz pun mungkin terdengar. Okay, we can understand. Macam mana boleh ada full package? Macam mana boleh ada full package? Ini soalan dia. Boleh mandi safa,
Betul tak? Mandi Safar tu pun asalnya adalah daripada astrologi. Kesialan hujung Safar tu adalah daripada astrologi. Sebab tu dia berkait dengan air. Sebab kalau kita buka Syamsul Ma'arif Al-Kubra Al-Buni, tukang sihir yang sangat besar tu, dia jelaskan hujung bulan Safar ni kena dengan satu bintang ni, dan bintang ni adalah bintang sial. Dia kata sial 100%, syarrun mahab, keburukan 100%. Dan bulan ni adalah bulan air, jadi you have to treat it with water. Sebab tu orang Melayu kita dulu bila bulan Safar, dia buat wafak, orang wafak dia tu dilarutkan dalam air, dan semuanya berkait dengan air dan mandi. So it's pure astrology. Tapi ada sebahagian pihak-pihak yang saya tak tahu apa niat mereka. Saya tak tahu wallahi apa niat mereka. Sama ada mereka jahil, mereka incorporate amalan ini. Dan orang anggap benda ni sebagai amalan keagamaan. Siap kata, oh ni wali dapat kasyaf. Bahawa hari Rabu terakhir bulan Safar tu turun banyak, apa kata, kesialan. Ni juga disebut oleh Ustaz Muhaizat. So macam mana boleh ada full package ni? Faham tak? Ini yang orang, people do not get it. People ingat, alah, statement dia tu boleh ditakwil kepada yang betul, kan? Nabi kalau ikut kanan, kita ulama ikut kiri, kita ikut kiri. Isu ikut ulama, sebenarnya benda ni tak pernah berlaku tau dalam sejarah Islam. Tak pernah ada aliran Islam yang pening kena ikut ulama ke tak? Yes, ada pihak yang mungkin over bila dia kata kita ikut Quran Sunnah. Quran Sunnah sampai dia rembat ulama-ulama mujtahid yang silam, dia padahal baru belajar. Okay, sikap macam tu sikap ekstrim yang kita pun tentang. Tapi yang kritik statement Ustaz Muhaizat tu bukan tak faham benda tu. Sebab yang kritik ni semua pun belajar dengan ulama. Adakah yang kritik statement Ustaz Muhaizat tu tak belajar dengan ulama? Semua belajar, tahu benda tu bukan isu. Sebab tu saya sangat jengkel bila sebahagian pihak cuba nak bawa takwilan yang baik bagi kenyataan itu. That's not the point. The point is the track record of this man. Track record ucapan-ucapan dia dan ajaran-ajaran dia. Dia selari dengan tafsiran yang salah itu. Faham? Nabi pergi kanan, guru ikut kiri, kita ikut kiri. Sebab memang itu yang dibuat. Dia ikut guru dia walaupun guru dia itu menyanggahi apa Nabi cakap secara jelas. Sejujur saya kata, Nabi ikut kanan, ulama yang benar ikut kanan, dia seorang ikut kiri. Itu hakikat yang berlaku. Nabi dan ulama ikut kanan, dia mengikut kiri sekarang ni. Sebab tu dia tidak berhujah. Kami ajak dia berhujah tentang Qul Huwallahu Ahad. Dia nak berhujah, Ambo Bukit Ahli. Okay? Cuma di Safar, tak silap saya, ada orang jemput dia juga. Kalau tak silap, Wallahualam. Dan banyak lagi isu. Banyak lagi isu. So bila dia cakap macam tu, it seals his track record. Awak kena put it in context. And what is the context? The larger context is Niha yang dia nak justify semua ni. Jangan jadi naif. Saya pelik orang-orang yang duk melawan Wahabi, mengata orang gagal faham. Dalam bab ini dia jadi literalist. Dia melihat perkataan tu sepatah-sepatah. Di mana konteksnya? Dan siapa yang bercakap benda tu? Dan apa track record dia? You have to consider all this. Itu kenyataan yang inilah, bila benda-benda macam ni dibiarkan, in the next 5 years atau in the next month, dia akan cakap benda lain pula. Kalau dia tidak bertaubat, kita harap dia bertaubat, dia tarik balik. Dia bukan orang bodoh, dia orang cerdik. Dia ada kecerdikan. Tetapi ada kepercayaan beracun yang dia pegang. So, bila tak ada orang tahan benda ni, awak ingat dia akan stop. Dia akan tambah benda lain. Dia akan last seluruh tasawuf batiniah ini akan diseludup terus masuk ke dalam umat Islam. Dan pengikut akan cakap apa? Walaupun benda ni bercanggah dengan apa yang aku faham, tapi tak apa, aku ikut Tok Guru. Saya kasih contoh senang pasal Qul Huwallahu Ahad tu je. Ayat sejelas itu, orang tetap mengikut orang yang dianggap sebagai ulama. Dia akan mendustai mata dia sendiri, dia akan mendustai akal dia sendiri, dia akan mendustai ilmu yang dia dah belajar untuk ikut tetap Tok Guru dia. Kalau Qul Huwallahu Ahad pun awak masih boleh mengikut Tok Guru yang melawan apa yang jelas dalam Al-Quran, wallahi, benda lain jangan cakap. Kenapa? Komen memang sentiasa kelakar. Kita menjemput, kita mengalu-alukan.